belajar mengenai sejarah Converse, ada banyak benda yang menarik. Terutama kita duk sebut Chuck Taylor dan kita tak tahu siapa Chuck Taylor. Setelah kita study, Chuck Taylor adalah watak yang sangat menarik untuk diceritakan kepada saudara. Begitu juga dengan Jack Purcell. Kita cerita Jack Purcell, kita tak tahu siapa Jack Purcell. Dan saudara akan terkejut untuk apabila tahu tentang TF Fly, bagaimana TF Fly hampir-hampir menjadi milik penuh Converse. Dan sekiranya TF Fly menjadi milik Converse, bererti hari ini New Balance adalah milik Converse. Dia hampir berlaku satu peristiwa di mana Converse hampir membeli TF Fly. Tetapi itu tidak berlaku dan TF Fly kemudiannya diberi jenama semula sebagai New Balance. Tapi tak apa, malam ni kita tumpu pada Converse saja. Jenama Converse diasaskan oleh of course lah, Converse diambil daripada nama orang. Dia bukanlah brand yang datang daripada aspiration tetapi daripada nama orang, iaitu Marquis Converse, iaitu Marquis Mill Converse. Daripada nama Marquis Mill Converse, maka kasut ni nama dia Converse. Dikeluarkan pada tahun 1908. Walaupun mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai kasut pertama di Amerika. Saya fikir di bawah kategori sebab Red Wing keluar pada 1905, tetapi oleh kerana Converse mengeluarkan kasut jenis kita panggil canvas sneakers ni, maka dia gadget dia sebagai kasut pertama di Amerika. Tapi dia mempunyai sejarah yang sangat menarik, lebih colourful daripada sejarah Red Wing. Kerana Converse ditubuhkan pada 1908, tetapi tidak pernah mencapai apa-apa yang menarik kecuali pada tahun 1917. Apa yang berlaku pada 1917? 1917, seorang lelaki bekas pemain bola keranjang separuh profesional datang dan memohon kerja di Converse untuk menjadi seorang salesman. Dia datang mohon kerja hanya sebagai salesman saja. Converse ada syarikat yang kecil. Apabila ditubuhkan pada 1908, pada tahun yang ke-10 atau 1917, Converse adalah sebuah syarikat yang kecil. Datang seorang lelaki yang bernama Chuck Taylor. Chuck Taylor adalah seorang pemain yang gagal menjadi bintang bola keranjang profesional. Dia hanya seorang pemain semi-profesional. Dan akhirnya apabila dia tahu dia tidak dapat menyertai diri dia dalam gelanggang bola keranjang sebagai pemain profesional, apa kerja yang dia boleh minta hanyalah menjadi salesman Converse. Tetapi ini adalah satu detik penting dalam sejarah Converse pada 1917 kerana dia mendapat seorang salesman yang akhirnya menjadi pereka bentuk paling berjaya dalam keluaran Converse, iaitu Chuck Taylor. Oleh kerana Chuck Taylor datang dan bekerja di Converse sebagai salesman, dia memainkan banyak peranan dalam sebuah syarikat yang kecil, iaitu pertama menasihatkan Converse supaya nilai dan juga kualiti Converse direka bentuk sesuai dengan kegunaan pemain bola keranjang. Kerana pada waktu itu bermain bola keranjang adalah permainan yang biasa. Orang Amerika sama ada black atau white, mereka bermain bola keranjang sebagai exercise pagi, bermain bola keranjang di kawasan gang ataupun kawasan pertempatan miskin, atau bermain bola keranjang di mana-mana saja kawasan lapang. Jadi Chuck Taylor apabila dia menjadi salesman, dia memberitahu kepada Converse, kepada Marquis Mill Converse, bahawa Converse harus diperbaiki. Kalau Converse ingin berjaya, Converse harus diperbaiki. Selain daripada memperbaiki tapak dan juga pelapik dalam Converse ni supaya dia menjadi kasut yang sesuai untuk kegunaan basketball, bahawa dia perlukan spin basketball. Kenapa begitu berjaya? Kerana Chuck Taylor adalah seorang pemain basketball dan dia nampak bahawa kasut yang diperlukan banyak orang Amerika pada waktu itu adalah untuk menggunakan bagi sukan yang paling popular, di mana semua orang bermain basketball di mana-mana di Amerika. So itu bila Chuck Taylor datang, Chuck Taylor menjadikan bahawa jika Converse ingin berjaya, perkara pertama yang Converse harus lakukan adalah dia harus menjadi kasut basketball. Kerana pada waktu itu orang bermain basketball pada tahun 1917 hingga 1920 ketika Chuck Taylor bekerja, tiada kasut basketball yang betul-betul sesuai untuk digunakan oleh rakyat Amerika yang dilanda demam basketball. Okey, itu saya cerita dari segi bagaimana dia meminta tapak yang lebih tebal, kedudukan pelapik dalam yang lebih tinggi di bahagian tumit belakang. Tapi saudara harus ingat, sumbangan Chuck Taylor yang paling besar adalah dialah yang memperkenalkan logo Converse di belakang. Pada waktu itu, Converse hanya keluar pada lidah dan juga pada bahagian tepi. Tapi Chuck Taylor kata, oleh kerana apabila orang memakai seluar panjang, dia takkan nampak logo. Bahagian yang paling mudah dan tak terlindung oleh apa-apa pakaian, sama ada tracksuit ataupun seluar panjang, kerana digunakan kita kena faham tau. Tidak semua orang memakai baju sukan apabila mereka bermain bola keranjang di street.
Ada yang balik dengan dengri, dengan jeans seluar panjang, mereka akan main untuk setakat berpeluh. Bererti bahagian yang akan paling nampak adalah ini. Ini adalah sumbangan Chuck Taylor yang paling penting. Di mana dia meminta Converse meletakkan logonya di bahagian belakang. Jadi bagusnya Converse ni kerana dia mendapat seorang salesman yang ada passion. Passion pertama kerana dia adalah bekas pemain bola keranjang. Dia memberi banyak influence ataupun memberi banyak pandangan supaya Converse menjadi kasut bola keranjang. Okey, bermula pada 1920, Converse mula produce mengikut apa yang dinasihatkan oleh Chuck Taylor. Dan akhirnya pada tahun 1927, Converse dengan rasminya menggazetkan model ni sebagai model Chuck Taylor. Dan model Chuck Taylor ni menguasai hampir 80% daripada jenis keluaran Converse pada masa itu. Kerana Converse hanya ada 3 saja nanti saya cerita, iaitu Converse Chuck Taylor. Kita cerita dengan Chuck Taylor dulu. Dan ini adalah Chuck Taylor yang menjadi aspirasi kepada Converse, dan model Converse Chuck Taylor lah yang paling popular. Converse melalui peristiwa yang agak menarik kerana ketika recession di Amerika pada tahun 29 dan recession menjadi teruk pada tahun 31 hingga 35, Converse hampir muflis. Kerana Converse tak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan recession yang sangat teruk di Amerika, dan Converse hampir muflis. Tapi akhirnya Converse berjaya bertahan. Selepas Chuck Taylor sadar, ini adalah model tahun 60-an. NOS. Ini model tahun 60-an. Saya tunjuk kepada saudara dari dekat. Ini adalah model 60-an NOS. Saya fikir kata antara barangan yang dicarilah. Made USA. Dan dia adalah NOS. Dan dah tentulah bila dibeli tak dipakailah untuk mengekalkan dia punya... Kalau kita pakai kan hilanglah dia punya NOS tu, new old stock dia tu. Dan saudara boleh tengok getah yang dibikin pada tahun 60-an. Waktu tu oleh dia adalah kasut rakyat, kasut marhain, kasut murah, kasut kegunaan orang jalanan, kasut kegunaan masyarakat kebanyakan. Dia getah dia taklah begitu kemas. Jadi ini memberi pembuktian untuk saudara lihat pula sampai kepada Converse yang advance. Converse yang advance kemudiannya tu dah tentulah lebih kemas. Tetapi kita tahu apabila dia bermula sebagai kasut golongan marhain ataupun kasut rakyat jelata di Amerika, pembikinan dia begini aja lah. Dan ini adalah model tahun 50-an. Okey, siapa Chuck Taylor? Saya dah cerita kan? Dan now saudara nak tahu siapa pula Jack Passer. Saya tak pernah bayangkan dan kita anggap sebagai Converse premium lah, adalah pemain badminton. Jack Passer dilahirkan adalah pemain badminton yang menjadi juara dunia mewakili Kanada pada tahun 33. Bila saya refer balik, saya heran macam mana pertandingan dunia wujud pada tahun 33. Sedangkan pada tahun 50-an, sukan badminton yang paling popular adalah All England. Kita semua tahu tahun 50-an, 60-an, 70-an All England adalah kejohanan yang dianggap termasya terbesar ataupun A-list bagi sukan badminton. Tetapi pada waktu itu saya fikir apabila badminton mula diperkenalkan, hanya beberapa negara bertanding di peringkat dunia, maka Jack Passer telah menjadi juara badminton dunia. Apabila Jack Passer bersara pada tahun 53, beliau juga berminat dengan kasut. Tetapi Jack Passer tidak menyertai Converse, dia menyertai BF Flyer. Dia menyertai BF Flyer hinggalah pada tahun 72 bila dia berada dalam BF Flyer, beliau juga adalah designer. Tetapi berlaku krisis dalam BF Flyer, Chuck Taylor membuat keputusan untuk berpindah ke Converse dan akhirnya menjadi designer Converse. Dan untuk pengetahuan saudara, apa itu BF Flyer? BF Flyer adalah New Balance hari ini. Bererti pada waktu itu hampir-hampir saja Converse membeli BF Flyers, dan kalaulah pada waktu itu Converse berjaya membeli BF Flyers, hari ini New Balance adalah sebahagian daripada family Converse. Tapi Converse mempunyai banyak krisis kewangan yang besar. Untuk pengetahuan saudara, Converse berkembang dengan baik pada tahun 50 hinggalah pada tahun 69 dan 70, di mana ketika itu NBA enggan memperbarui kontrak Converse sebagai kasut rasmi bagi sukan bola keranjang. Ini adalah satu peristiwa yang paling malang kepada Converse apabila mereka gagal memenangi kontrak di NBA, dan akhirnya Converse bukan lagi kasut rasmi NBA. Apabila Converse bukan lagi kasut rasmi NBA, pada tahun 80-an dan 90-an Converse mengalami apa yang disebut sebagai salah urus. Krisis kewangan yang teruk, pasaran yang sangat merosot. Converse bukan lagi kasut pilihan, menyebabkan syarikat ini mengalami masalah kewangan yang sangat teruk pada tahun 80-an dan tahun 90-an. Untuk pengetahuan saudara, apabila Converse melalui krisis kewangan yang sangat teruk pada tahun 2004, Converse hampir memohon perlindungan bankruptcy daripada Bank Amerika. Itu adalah sejarah di mana Converse hampir-hampir tiada lagi.
Kenapa Converse menjadi hampir bankrupt adalah kerana pada 80-an, 90-an dia tidak mempunyai pasaran dan pada waktu yang sama kos buruh sangat tinggi di Amerika. Samalah seperti yang saya katakan apa yang dialami oleh Levi's, kenapa Levi's harus menamatkan operasi dia di Amerika pada tahun 2002 dan berpindah ke Amerika Tengah dan Caribbean. Begitu juga yang dialami oleh Converse. Converse pada 80-an, 90-an apabila dia mengalami krisis kemerosotan pasaran, dia hampir bankrupt pada tahun 2004. Tetapi Converse wujud hari ini kerana dia telah dibeli oleh Nike. Untuk pengetahuan saudara bahawa Converse yang kita pakai selepas 2004 adalah syarikat yang dikuasai oleh Nike. Apabila Nike membeli Converse, Nike menggunakan model perniagaan mereka bahawa tidak ada lagi produk kasut Converse yang boleh dibuat di Amerika kerana kos yang terlalu tinggi. Maka Converse berpindah dan mula dibuat di 5 negara di luar daripada Amerika. Dan semua negara tersebut adalah ASEAN. Converse dihasilkan di China, Converse dihasilkan di Taiwan, Converse dihasilkan di Jepun, Converse dihasilkan di Korea dan Converse dihasilkan di Malaysia. Dalam pertemuan, dalam kajian saya tu, saya menemukan Converse dihasilkan di Malaysia. Tapi saya tak fikir kita pernah nampak Converse made in Malaysia. Walaupun di situ disebut Malaysia adalah satu daripada 6 negara. Satu lagi Indonesia. Indonesia wujud sampai sekarang. Tapi dalam profil corporate dia mengatakan pada tahun 2004 salah satu negara tempat Converse berpindah untuk menghasilkan keluaran penghilangan dia menyebut Malaysia. Bukan negara pasaran tapi negara pengeluaran. Tapi setakat saya ingatlah saya tak pernah nampak lagi Converse made in Malaysia. Made in Indonesia ya. Kalau saudara pergi ke Indonesia banyak made in Indonesia. Okey. Apabila Converse dibeli oleh Nike dan berpindah operasi di Asia, Converse mengalami satu lagi masalah yang sangat teruk kerana dia diboikot oleh pengguna dunia. Kerana Converse mengalami cemohan kerana dua perkara. Pertama, apabila mereka memasuki pasaran buruh Asia untuk menghasilkan kasut ini, wujud satu kempen di seluruh dunia mengatakan boikot Converse kerana Converse menggunakan buruh kanak-kanak, dan yang kedua kerana Converse memberi upah murah kepada buruh Asia. Satu lagi peristiwa panjang yang dilalui oleh Converse, tapi Converse berjaya mengatasinya kerana kita tahu bahawa Converse berjaya mendapat sokongan kewangan daripada Nike yang pada waktu itu mempunyai modal yang sangat besar. Saudara tahu berapa harga yang dibeli oleh Nike keseluruhan Converse pada tahun 2004? Converse dijual kepada Nike dengan harga 305 juta USD, iaitu sekitar 1.3 bilion ringgit Malaysia. Saya fikir angka yang murah untuk satu jenama yang besar, di mana ketika Converse dijual dia berusia 94 tahun kerana Converse dihasilkan pada 1908 dan dijual kepada Nike pada tahun 2004. Saya ada beberapa Converse yang taklah menarik tapi boleh dikongsi. Yang satu yang saya pakai ni antara edisi yang jarang orang lihat Converse, iaitu Converse Gems. Ini adalah keluaran 60s ini adalah 60s Converse Gem. Ada juga satu Converse Coach keluaran 70-an. Ini adalah nose, ini adalah second. Tapi menariknya ini ketika dihasilkan pada tahun 60-an, Converse dah telah mula menghasilkan kasut yang lain-lain sebelah-sebelah. Jadi kalau saya bagi jual kasut Doc Martin sebelah-sebelah tu bukan isu baru. Dia bukan perkara baru untuk kita bagi tahu beli Doc Martin dan pakai kiri dan kanan yang berbeza. Kerana pada tahun 60-an, Converse telah menghasilkan kasut kanan dan kiri yang sama sekali berbeza tapi dikira sebagai sepasang.